Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi untuk segmen Di Luar Padang. Segmen yang kita bawakan khas bertemu dengan idola-idola ataupun living legend bola sepak Malaysia yang banyak sumbangannya terhadap dunia bola sepak kita. Dan hari ini kita dari Wuhan, China. Weh, dahsyat. Bersama dengan tetamu yang saya dah call dia banyak kali dah. Sebelum ni reject je. Hari dapat juga legend Sabah, Johor FC, Perak dan banyak lagi lah kelak. Nanti kita tanya Sumardi Hajalan. Assalamualaikum. Ya. Dulu kalau ada yang ingat lah, masa mudanya dia rambut dia parah-parah bahu kan. Ya, betul. Tapi handsome dia sama lagi. Sihat bos? Alhamdulillah sihat. Jangan panggil bos. Alamak. Kita biasa-biasa ya. Panggil apa? So, ikut yang ni lah. Okay, beradu aur yang biasa lah. Alright, dia dalam segmen ni memang kita cuba macam ingat balik lah pengalaman kenangan main bola dulu kan. Okay, kita mulakan detik pertama debut Sumardi Hajalan dalam Liga Super tu. Ingat tak detiknya, pasukannya, lawan apanya? Okey, detik pertama saya buat debut kan? Debut di Liga, dulu bukan Liga Super, dulu Liga Perdana kalau tak silap. Tahun 2004 masa tu bukan Liga Super, bukan Liga Perdana, FA Cup. Masa tu jurulatih coach dia adalah Peter Butler, Sabah pada masa tu. Lepas tu saya buat debut tu masa lawan Penang. Umur berapa? Penang. Umur pada masa tu 19 kot. Wah. 19. Suku akhir tu FA Cup. Wah, line up ke simpanan? Masa tu saya simpanan, masuk sepramusa kedua. Masa tu banyak lagi lah yang sini-sini saya legend yang main. Seperti Samba Kemaran, Syaril Arsad. Pada masa tu Asmawi Baciri pun pada masa tu main Samba. Kalau tak silap Sarin Majid pun sekali ya. Yes, betul. Betul. Pada masa tu. Masa tu saya muda lagi lah. Importnya masa tu Joshua Seton, Kit Gam, goalkeeper kita sudah maklum lah ni, Khairul Azman. Betul. Macam mana bang, dia punya perasaan dia tu? Coach panggil, Sum, ready, nak tunggu ni, naik nak nombor ni. Macam mana perasaan dia masa tu? Nombor saya macam mana? Yalah, perasaan tu memang kita gemuruh. Memang kita dari kecil dulu memang bercita-cita untuk menjadi pemain, menjadi seorang pemain yang profesional lah. So saya pada masa tu muda lagi, jadi perasaan tu memang excited lah untuk lebih banyak bermain. excited ke lebih banyak nervous bang masa tu? Excited saya. Saya excited. Nervous tu ya, pada awalnya nervous, tapi nervous saya tu hilang disebabkan yalah pada masa tu tim Sabah kuat-kuat tu. Yes. Goalkeeper pun saya confident lah. Masa tu Sabah final saja. Pada masa tu lah 2003, 2004, 2005 kalau tak silap. Jadi saya punya nervous tu kurang lah sebab senior-senior banyak membantu lah. Diorang kasih bimbing yang untuk pergi ke depan lah. Begitu. So macam mana proses daripada debut tu sampai boleh katakan orang mengenali Sumardi Hajalan tu, mudah ke payah? Selepas game malam tu, satu di Sabah kan dia ada paper, Sabah Times, Borneo Post ya. Esok dia cerita saya ya. Maknanya malam tu main cantik ya? Ya, betul. Ada dia paper tu masih ada simpan, tapi dekat rumah di Tawau Sabah. Apa title dia? Rising Star kan dia bilang. Dahsyat. Ya, Rising Star dia bilang pengganti, tapi dia orang putih lah, Sabah Times. Rising Star pengganti Matan Marjan. Tapi saya tak lepas game tu, walaupun paper tu macam tu dia keluar statement, tapi pada masa tu idola saya macam kalau Sabah dulu masa saya kecil memang Matlan lah, Matlan Marjan. Sebab time tu saya dengar di radio lagi, saya di Tawau. Kita faham lah Matlan Marjan dia legend Sabah kan. Betul. Tak ada lawannya lah sana. Dia memang legend lah. So bila abang masuk dalam tim Sabah tu, macam abang cakap tadi lah, senior dia bagus-bagus. Lepas tu final apa antara boleh cakapkan pencapaian terbaik ataupun kenangan paling manis abang sepanjang dekat Sabah tu? Banyak, sebab yang mungkin abang paling sayang momen apa? Momen dia Sabah. Kalau momen saya di Sabah tu kenangan indah lah kan, maksudnya kan.
Kenangan indah dia, saya debut pertama lah. Itu memang sampai sekarang anggap itu yang paling manis lah. Tidak sangka, sebab itu yang awal karier saya. Tanpa permulaan tu saya tidak akan orang nampak lah macam tu. Semadi Ajaran beraksi di final Piala Malaysia tu 2003. 2003 saya dalam tim saja. Dalam tim. Masa tu lawan MBPJ MBPJ kah? MBPJ. Sebab 2 kali final tu 2-0. 2002 lawan 1-0. MBPJ. Betul. Dua-dua dapat main, tak dapat. Tak dapat. Itu muda saya, muda. So perjalanan saya training. Masa tu saya reserve league tu. Saya training bawah atas. Kita battle kan masa tu. Sama ni lah Coach Justin. Coach Justin assistant. So berada di Sabah sampai tahun berapa? Lepas tu ke mana pula? Saya kira di Sabah tidak begitu lama. Sebab saya 2000 saya sign betul-betul yang profesional punya 2004 saja. Setahun je saya. Setahun saya di Sabah. Selepas itu saya merantau, berhijrah lah untuk mengubah angin baru lah. Saya ke Johor FC. Itu pun payah juga pada awalnya. Saya keluar pun last minute tau. Johor FC masa tu siapa? Azwan Zain? Bukan. Masa tu coach Ramlan Rashid. Saya call dia terus. Jadi kebetulan masa tu mau habis tutup pendaftaran. Jadi saya call dia. Mula-mula saya bilang, Coach, saya berminat untuk bermain Johor FC. Mana dia bilang, saya sebutlah nama saya kan. Dia sebut nama saya. Jadi pada masa tu dia ingat yang paling dia ingat kita pernah lawan Johor FC kalau tak silap di Pasir Gudang. Kita menang 3-2. Masa tu saya main flank kiri 3-5-2 kan. Delmi main kanan. Jadi Abang Lan lah. Saya biasa dia suruh panggil Abang Lan lah, Ramlan Rashid kan. Abang Lan cakap, yang jaga Delmi tu. Yang jaga Delmi tak lepas tu dia bilang yang rambut panjang. Betul saya lah tu. Lepas tu dia cakap, okey, datang Johor FC. Macam tu. Maknanya masa lawan Delmi tu memang abang perform kau-kau lah. Perform ya. Kita menang 3-2 tu. Main di Pasir Gudang kan, di Stadium Likas. Berapa lama abang kat Johor FC? Johor FC saya 5 tahun. 5 tahun. Tapi Johor FC masa tu, kalau tak silap saya, pemainnya pun dahsyat-dahsyat juga tu. Helmi lah nombor 1. Antara seorang player favourite saya. Lagi player penting masa dalam tu? Masa tu dia paling sini sana Eddie Helmi lah, Khairi Kiman, Boy Khairul lah kalau atas dia kemudian Jiva Siva Kumar, Arwah Azizan Baba. Tapi pada masa saya datang tu bersamaan dengan Tengku Azman. Saya yang player baru, saya Tengku Azman, Wan Ruhaimi. Dengan Dominic Minsi lah sekali. So sepanjang kat Johor FC tu apa yang menariknya? Kat situ lah kira abang memahat nama dalam bola sepak Malaysia kan? Boleh cakap macam tu? Betul, boleh cakap. Apa antara abang yang tak boleh lupa kenangan kat sana, kat Johor FC? Kenangan dia Johor FC, saya betul-betul berterima kasih dengan Johor FC. Sebab pada masa tu bukan saya bilang negeri saya ni macam tu kan, bukan. Dua-dua pun ada jasa. Cuma ada di Sabah tu adalah yang certain yang macam yalah saya cari haluan baru. Jadi bila di Johor FC itu yang pengalaman saya tidak lupakan di sana, memang kita di sana family lah. Saya rasa macam rumah saya sendiri. Pada awalnya saya keluar tahu, saya nekat tahu. Sebab muda lagi pada masa itu. Jadi abang seorang dari Sabah masuk kat situ. Kebetulan ada Dominic, saya tidak tahu. Ada Dominic Minsi. Jadi tapi saya telepon Coach Ramlan Rashid, Abang Lan tu. Direct dengan dia lah. Jadi mungkin ada Dominic lagi, tapi bukan pasal Dominic juga, Dominic Minsi, bukan pasal itu. Di sana dia kekeluargaan sana. Jadi saya rasa bukan orang asing lah. Maksud dia, saya rasa macam negeri saya juga Johor tu. Itu saya bilang kalau macam sekarang kau tanya, bro. Saya punya home kedua lah. Johor FC memang banyak kena. Sebab tu kalau mungkin sebab harmoni itulah yang menjadikan Johor FC dulu tu pasukan boleh katakan macam giant killer. Johor FC tu dia boleh kalahkan tim-tim besar pun. Ya, betul. Masa tu kalau tak silap saya kan. Ya, betul. Semangat itulah. So Johor FC berapa lama sampai tu ke mana pula? Johor FC 5 tahun. Tapi sebenarnya 5 tahun tu saya di sana. Saya tahun 2010 kalau tak silap, tahun 2010 dorang dah sambung lagi sebenarnya 2 tahun. Tapi ada hal-hal lain lah, maksud dia bukan hal-hal yang tidak bagus. Ada macam kehidupan pribadi lah, nak kahwin lah. Cakap je lah nak kahwin. Jadi
Saya balik Sabah lah. Oh, balik Sabah. 2011 2012. 2 tahun je saya di Sabah. Masa tu Sabah di Liga Super ke Liga Perdana? Masa tu di Liga Super. Jadi masa tu mula-mula dia Liga Perdana, tapi dia dah naik Liga Super. Dia panggil lah kita orang balik main. Itulah yang ada Brandon Gunn main sekali dengan dia. Itu macam dia nak naik balik kan Sabah kan? Memang naik Liga Super lah. Macam mana mood dia masuk dalam Sabah tu? Dalam situasi masa tu? Pada masa tu okey, sebab kita pun memang kenal kan sana orang macam Zain Nizam ada sini, Ritaudin Awang Imran ada, si Rosdin Wasli yang sini-sini lah. Jadi kita tak ada masalah lah. So, jadi masa tu mungkin fan betul-betul macam dah lama rindu Sabah naik Liga Super kan? ya betul. Excited lah. Betul. Memang excited. Apa pencapaian abang sendiri kat Sabah masa tu dulu? Kalau pada masa tu kalau saya saya sudah di luar 5 tahun. Bila saya balik macam masa tu si Phillips itu coach Phillips, Ahmad Saleh dari Australia. Dia yang saya tidak lupa ni, saya banyak main posisi sudah tentu. Antaranya? Macam kadang-kadang saya main defend kiri. Kadang-kadang memang asal lah kan? Asal saya taking midfield. Oh ya? Di Sabah saya taking midfield daripada sebab tu kata pengganti Matlamat Marjan tu. Ya, saya main taking midfield. Tapi bila di Johor FC, itu ada cerita juga tu. Abang Lan, coach Ramlan Rashid, semua dia cakap, boleh main defend kiri tak? Saya pun pada masa tu okey. Janji dapat main lah. Main. Tapi saya bagi tahu lah saya tak biasa. Tapi tak apa. Pergi je dia bilang. Dia suruh saya main defend kiri lah. Tapi ada juga hikmah dia kan. Itu coach memang dia seorang coach yang baik lah. Saya pun tak sangka dengan posisi itu saya boleh main left back lah. National team. So lepas tu kemana bang? Perak? Selepas tu saya pergi loan dulu. Pergi T-Team Malaysia Cup. 3 bulan. And then balik pergi Sabah. Lepas tu pergi Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Coach Sundamurti. Oh, Singapura. Pada masa tu ya. Masa tu Angah lah zaman ni datang Sabah dengan Along. Kita orang jumpa lah, kata nak main Negeri Sembilan tak? Game-game bawah 23 dulu lah. No dia. Jadi saya setahun di negeri. Kemudian saya ni masa tu Coach Ahmad Sarul lah. Ahmad Sarul dia kan masa tu bawa akademi ada satu lah di Negeri Sembilan. Saya sembang dengan dia lah. Lepas tu dia bantu saya pergi Perak Ipoh. Setahun juga sana. Setahun Perak. And then selepas Perak saya pergi Perlis. Coach Dola Saleh. Dola Saleh. Setahun juga. Tahun ni tu dah datang berapa? Itu 2016 2016. Masa tu Coach Dola, Afif, Arman, ada Dorang Sumare. Masa tu dengan coach yang sekarang ni Nazrul Burhan. Makmur. Dia pun ada sekali dengan coach Omar Salim lah. Wan Mustafa juga sekali, coach Wan Mustafa. Ya. So itu last. Abang bersara kat mana? Saya balik lagi Sabah. So last tahun berapa? Saya kira last 2017. Dekat Sabah lah. Dekat Sabah. Itu paling last lah. 2017. Lepas tu retire. Dekat Liga Domestik ni, pencapaian tertinggi abang apa? Ada tak pernah dapat piala apa-apa? Semifinal je. Malaysia Cup? Malaysia Cup lah. Malaysia Cup. Masa dengan Sabah. Kalau Sabah ikut final lah kan. Kalau tak main lah. Tak main. Kalau di Domestic Cup ni AFC lah pernah. AFC, Johor FC kan pernah lah ya. AFC tahun tu main kat sana lah. Masa tu main Johor FC. Kelab. Itu sajalah. Tapi kalau national ada jugalah kenangan. Okey, kita nak cerita. Saya first time nampak abang dekat skuad national ni masa Pesta Bola Merdeka dekat Stadium Shah Alam. Sebagai left back, masa tu ada Karim Muhaimin, Safi Salih, adik-beradik Zakuan Aidil. And kita juara lah masa tu bawah coach B Satyanathan. Mendiang B Satyanathan. Ceritakan pengalaman abang national. Start call up yang pertama tu bila bang? Call up pertama tu masa tu kami dipanggil 30 orang. Jadi untuk pesta bola tu? Bukan juga untuk pesta bola. Maksud dia ada 3 tau. Pesta bola, SEA Games dengan kelayakan World Cup 2010. Straight lah tu. Kita kena kita 30 orang dia panggil. Jadi first call up Mendiang tu cakap lah. Dia cakap
Saya nak ambil dalam ni 30 orang ni dalam 2 3 orang je. Oh Dia betul-betul tu. Jadi ini ada kelakar sikit jugalah. Masa kita selection tu, ramai kan 30 orang. Jadi Khairi Kiman pun ada. Memang kita orang kalau dekat Jorepsi, Coach Rahman Rashid ni pening tau. Sebab dia tak tahu yang mana satu nak bagi main. Dua-dua posisi sama. Dua-dua defend kiri, dua-dua pun baik main pada masa tu. Tapi itu baiklah untuk dia kan. Kita orang profesional ya. Lepas tu Khairi Kiman kebetulan pun kolab. Jadi saya sembili dengan dia. Jadi macam mana dia cakap? Tak apalah, dia bilang kau main defend kiri lah, saya cakap. Saya main wing kiri. Kebetulan tu memang dekat Sabah tu memang saya attacking lah kan. Okey lah, kita orang selection lah. Select. Saya main wing kiri. Lepas tu okey lah, first day, second day mendiang tu cakap okey, dia cakap. Jadi dalam 30 tu 3 orang saya diambil. Tanah Raj, okey. Abu Sama Syarin Abu Sama. Syahurain Abu Sama. Itu dengan kecil. Dengan saya lah. 3 orang. Tu pergi main untuk Pesta Bola Merdeka. Lain-lain tu memang macam orang Syafiq Rahim. Itu memang dah ada dalam squad. Nurul Hadi, Sapi Saleh, Mat Yo, Kembar, Aidil, Zakwan. Saya ni Farhan ada sekali. Syukur Adan pun ada. Tiru, Zamani Misbah, Daud So. Itulah kita punya squad pada masa itu 2007. Selepas pesta bola tu kita pergi SEA Games. Subramaniam lagi saya lupa. Subramaniam ya. Selepas SEA Games kita pergi kelayakan World Cup di Bahrain Manama. Dia straight tempat tu. Straight terus. Saya ingat tau bang, saya pergi tengok game-game kat pesta bola tu sebab saya dekat dengan Syed Alam tu. Okay. And final tu kawan-kawan saya kerja tau, tapi saya cakap dengan orang, guys, kalau korang tak pergi ni, bila lagi kita nak tengok Malaysia menang cup? Sebab Malaysia dah lama tak menang apa-apa dah masa tu. Betul, pada masa tu dia orang sanggup MC, sanggup cuti pergi tengok. Memang last kita menang. Coach Mendiang Satya pun dinaikkan sebagai coach senior terus. Betul. Cerita bang, momen kemenangan tu bang. Momen kemenangan pada masa tu kan Ultras kita tak ada lagi. Belum ada. Ya, memang pada masa tu selepas kita Piala Asia kalau tak silap, kita tuan rumah Malaysia. Kita satu grup dengan China, Uzbek dengan Iran, kena belasah saja kan. 5-1, 5-0. Jadi kira pada masa tu memang negara kita memang bola sepak kita suram lah kan. Dalam kekecewaan lah. Bukan suram, sorry ya. Kekecewaan. Jadi mungkin kita menang pada masa tu memang momen yang paling baik lah, berharga lah. Bagi semangat baru. Bagi semangat itu bola sepak kita. Macam tu. Memang kita pun tak sangka. Ya, memang sebagai player rasa memang kemenangan tu rasa penting tak bagi? Mesti penting. Lebih-lebih lagi main negara kan. Jadi memang untuk individu saya pribadi memang dulu pun mama bapak saya ni suruh saya belajar. Tapi dia tengok gila bola ya, okey, dia panggil. Make sure dia bilang sampai atas, paling atas. Jadi itulah yang saya tunggu. Main nasional. Paling tunggu. Memang abang dah tunggu lama. Macam mana bang momen pakai baju Malaysia nyanyi lagu negaraku tu? First time ever. Meremang bang. Saya ialah memang impian saya dari kecil memang untuk main negara kita kan, Malaysia. Ya, kita macam lagi satu saya terharu tau. Untuk individu, orang lain tak tahu, kita ada personal kan. Jadi dalam masa yang sama memang saya bangga untuk main negara saya, Malaysia. Dan itu satu. Yang kedua, untuk ibu bapa saya juga, keluarga saya pada masa itu. Mbak saya tahulah kita semua ni masing-masing ada kehidupan kan. Ada yang senang, ada yang susah. Itu bro, our faham lah, brother faham lah. Jadi sebab itu saya pergi. Mungkin juga doa daripada ibu bapa saya lah. Itu yang penting. Mas tu memang cakap malam ni tengok saya main ni kat TV. Mesti semua. Jadi selepas itu banyak pertikaian sana. Macam saya kan saya ni sempurna dan tawau. Orang tawau klaim, orang sempurna. Jadi bagi saya itu okey lah. Mungkin saya tidak salahkan orang. Maksudnya orang bangga. Jadi okey lah. Just macam saya, okey saya bilang. Saya masalah kecil kan. Kenangan main nasional apa yang abang tak boleh lupa? Selain daripada debut tadi dah. Menjuarai Pesta Bola Merdeka. Memang itu kenangan indah lah bagi saya dalam karier saya lah.
Okey bang, itu dah seberingkas lah perjalanan karier kelab dan national. Saya nak tanya soalan-soalan trivia lah. Sepanjang abang semua kelab tu main national, banyak jurulatih yang abang dah duduk bawah dia, siapa yang pada abang paling kuat chemistry dengan abang, yang paling mudah faham, paling kena lah bekerja? Coach mana? Coach pertama yang ni Coach Ramlan Rashid lah. Abang rasa paling maksud dia dari profesional lah? Maksudnya yang paling abang rasa senang bekerja, paling dari kecil kan? Terpulang. Banyak ni. Tak, yang paling abang, kalau abang pilih seorang tu yang terbaik, siapa coach yang terbaik yang abang pernah kerja? Coach Ramlan Rashid. Apa kelebihan Coach Ramlan Rashid? Coach Ramlan Rashid ni, dia ni yalah, macam saya baru pertama kali keluar daripada negeri saya. Budaya adalah sikit budaya dia macam saya rasa profesional. Maksud dia Coach Ramlan ni dia akan macam seorang ayah. Jangan panggil saya coach, dia bilang. Panggil saya abang, dia bilang. Oh ya. Lepas tu dia akan brief kita tahu. Dia ni Coach Ramlan ni dia tak nak tahu pun hal di luar. Yang penting kau bagi dia 100% dalam padang je. Hal-hal kau pergi sana ke, kau ini ke, blur ke apa semua, dia tak nak. Yang penting training perform, game perform. Itu ya. And abang selesa cara macam tu? Saya selesa. Sebab kita macam tu, kita dah besar kan macam tu. Jadi kita pun pandai tune lah. Saya rasa macam kau profesional lah. Okey. Siapa gandingan abang yang abang rasa paling serasi atas padang? Atas padang sepanjang abang bermain. Tak kira pertahanan ke midfield ke, yang paling abang rasa best ada dia ni siapa? Zaman Misbah. Zaman ini Misbah. Sebab kalau saya main nasional dia guide saya. Ada kapten kita kan, kapten nasional. Rasa confident kalau dia ada. Dua lah tu, zaman ni dengan Syukur Adan. Syukur Adan walaupun dalam padang dia pernah teriak saya tahu. Saya tak push up kan. Apa dia kamu? Saya pun tapi dia bagus. Syukur Adan dengan Zamani Misbah. Indra Putra. Pemain kelayakan. Makin tambah. Indra Putra dia masuk masa ni kelayakan World Cup. Saya sebilik dengan dia. Sebilik. Ngam dia. Kita budak bola mesti ngam lah. Okey, itu yang serasi. Sepanjang abang bermain pula, contoh abang jadi pertahanan ni kan, siapa yang lawan yang abang rasa paling susah nak jaga? Sehingga abang. Import Tak kisah import ke tempatan. Paling susah Marlon lah. Marlon Alex James. Wow, itu gila. Marlon Alex James. Itu memang gila ya. Cerita sikit bang pengalaman main lawan dia. Itu Marlon pernah. Dia kan pandai juga cakap sikit-sikit. Jadi memang masa tu Kedah tengah top. Memang double treble arwah Coach Azrai kan. Jadi kadang striker ni dia pergi center back, dia pergi kiri kan. Tapi bila dengan saya kan kadang-kadang saya siku dia apa semua. Tapi Marlon memang terbaik lah. Memang mental dia takkan kacau punya. Ya. Tapi memang semua mau jaga dia, bro. Okey bang, kalau abang sepanjang karier abang ni, abang pilih seorang player yang perlu dijadikan contoh, maksudnya pemain terbaik yang pernah Malaysia ada, dari segi style dia, dari segi permainan dia, dari segi leadership dia, siapa yang perfect man yang pilihan abang, pemain terbaik pernah abang tengok depan mata, siapa bang? Dulu-dulu punya atau all time yang abang rasa itulah contoh terbaik pemain bola sepak Malaysia? Syukur Adan. Kenapa Syukur Adan? Dia ada karisma, karakter dia sebagai ketua tu memang untuk dia lah. Saya berterima kasih dengan dia. Masa national camp pun dia banyak membantu saya juga. Dia pernah ni masa tu juara FC, dia main Selangor. Dia pernah datang bilik. Masa tu belum biasa, tapi saya tahu dia sini ya kan. Dia panggil saya Sabah tahu. Sabah, dia bilang. Berapa tahun ni kontrak dekat Johor FC, dia cakap. Setahun je, saya cakap. Dia cakap, dah datang Selangor, dia cakap. Dia merisik dia kiranya. Masa tu Coach Dola kan. Kita orang pernah. Coach Dola hantar dia tu sebenarnya. Dia kapten Selangor, dia kapten kebangsaan juga. Kita pernah jumpa di Blue Wave lah, Hotel Blue Wave. Dengan Coach Dola, dengan Dato' Hamidin. Sekali. Yelah masa dia. Masa tu Dato' Hamidin belum presiden lagi. Dia FS Selangor. Itu tahun 2007 lah. Ya, bagi saya Syukur Adan. Apa yang buat tak jadi masuk Selangor tu? Apa yang buat tak jadi masuk Selangor tu? Dia pasal saya terhutang budi dengan Johor FC. Sebab style saya macam ni. Pada masa tu saya keluar, saya pergi Kedah lagi tahu, sempat pergi Kedah. Saya pergi Kedah, saya tanya KL.
Pada masa itu yang nakkan ambil saya, yang bagi peluang laluan dengan saya adalah Johor FC. Sebab itu saya bilang Johor FC adalah rumah kedua saya. Saya dari sana saya naik juga. Dia bagi laluan dengan saya. Jadi bila masa itu Selangor banyak lagi Selangor, even Sabah pun nak ambil saya. PDRM, apa lagi ya? Terengganu kah kalau tak, Negeri Sembilan kah masa itu. Jadi saya cakap lah dengan masa itu manajer kita Haji Tahir. Haji Tahir, Jacob. Jadi style saya sudah cakap. Dorang ni sudah banyak dengar tau. Saya nak pindah Sabah lah, pindah Selangor lah. Tapi saya cakap dia datang FM. Masa itu orang ada meeting kan. Jadi saya cakap lah, jangan risau Ji. Saya punya style lain. Saya datang cara baik, saya pun mesti keluar dengan cara baik. Bukan saya kalau macam tu. Profesional lah. Macam, tapi sebab saya tengok orang juga. Kalau dia macam sama, manusia semua sama. Kalau macam contoh dia treat kau bagus, macam contoh, kau bagus sama saya, style saya 100 kali, saya akan balas 1000 kali kebaikan. Macam tu. Kadang-kadang, yalah, masing-masing ada kenangan. Kalau kita pergi negeri ini, adalah kan macam tu. Mungkin itu hal-hal yang bukan yang kita inginkan. Tapi sebab itu kita punya bidang, kita kena jalani saja. Begitu. Bukan saya bilang negeri ini tak bagus, bukan. Mungkin budaya dia begitu. Macam Johor FC saya selesai. Ada tak ada tak benda yang abang mungkin menyesal kalau ingat balik karier? Mungkin ada satu tackle kad merah yang abang pernah buat ke, yang perlawanan penting ke? Ada tak benda yang abang ingat sekarang ni yang abang rasa menyesalnya lah? Ada, ini lucu. Masa tu saya main Johor FC, ada satu nama Negeri Sembilan, kita orang panggil King. Si King Firdaus ya. Tak sangka pula tak sangka pula saya ni 2014 satu tim dengan dia. Masa tu dia masih muda negeri. Saya pun masa tu Johor FC lawan Negeri Sembilan. Dia bukan saya tackle dia tackle saya. Saya berdiri, saya tolak dia lah, King tu kan. Masa tu kenal lah macam tu je, tapi tak rapat. Tolak, tahu-tahu ni yang kena kad merah, bukan saya. Itu saya menyesal. Edelmi dia rujuk lah. Dia backup saya. Last time dia kena kad merah. Itu yang kelakar. Ujung-ujung 2014 saya satu tim dengan King. Tapi itu dalam padang saja. Kita profesional. King sampai sekarang main Gombak FA. Tahu saya friend dengan dia ya, King. Banyak member-member. Itu satu benda saya nak tanya. Saya sebenarnya 2-3 kali juga try contact Eddie Helmi pun tak dapat. Abang, saya memang minat dia. Cerita sikit bang, Eddie Helmi tu sebagai seorang pemain. Ya, Eddie Helmi ni macam saya cakap, dia ni pandai jaga diri dia. Dia ni Kapten Johor FC. Dia tidak pandai penat. Dia ron padangnya tuh Edelmi itu. Itu yang saya respect sama. Rajin semuanya. Tapi dia punya dribble lain bang Dia macam ni lah, bilang orang ni lincah. Edelmi memang all out lah. All out dia bagi Edelmi. Itulah juga dia tu sebenarnya. Dia main Malaysia, main wing kanan kan. Betul. Edelmi dia kecil-kecil tapi lincah. Edelmi tapi orangnya bagus, sempoi. Relax ya. Saya tahu hari saya dapat juga jumpa dia nanti lah. InsyaAllah. Amin. Okay. Itu cerita bola bang. Okay. Selepas karier bang. Si Juba. Selepas karier, lepas habis bola, macam mana bang? Jalani hidup. Ramai yang bekas player lepas bola, dia macam ada kat down juga. Abang sendiri macam mana bang? Saya sendiri pun down. Semua ada kan rasa begitu, down. Jadi saya selepas main bola tu saya pun tidak tahu sebenarnya mau buat apa. Jadi tak ada planning. Jadi saya jalan saja sebenarnya. Jadi saya kasih singkat lah. Saya ni buat friendly dengan Jabatan Tanah dan Ukur. Masa tu saya belum ni, saya ikut kawan lah, friendly lawan Jabatan Tanah dan Ukur. And then lepas friendly itu timbalan dia masa tu Tuan Sernam Singh, timbalan dia. Saya pun tak kenal dia pada masa tu. Dia panggil saya. Dia tahulah saya main bola kan. Dia ni minat bola. Dia membuat tim ni Jabatan Tanah dan Ukur. Dia panggil saya sekali lepas game tu. Dia bilang, "Nak Sumadi kan?" Ya, saya bilang. Okey, bagus main, dia bilang. Saya minat kau, dia bilang. Mau masuk sini kerja, saya offer kau, dia bilang. Government lah, ada tetap dan pension. Dia cakap macam tu. And then saya pun okey lah, terima masuk. Sampailah hari ni. Tapi betul-betul selepas tamat bola tu, maksudnya sampai ke dapat jawatan tu bang, mudah tak nak mengharungi hari-hari selepas karier tu?
Oh, tidak, struggle juga saya. Sebab dia di sini ya, kalau dia bukannya pasal kehidupan tuh, bro. Maksud dia kan, saya selepas main bola tuh kan, saya besaran nih bukan sebab bukan keinginan. Maksud dia macam bukan yang bagus punya lah. Jadi maksudnya saya besaran ini disebabkan adalah segelintir orang-orang yang macam kasih jatuh saya lah, senang cerita. You paham lah maksud saya kan. Tapi itu sudah pas lah. Jadi struggle juga sebenarnya tuh. Struggle. Saya 2 bulan tidak keluar rumah. 2 bulan. Kecewa kan tu? Kecewa lah itu. Saya solat saja. 2 bulan. Maknanya betul-betul jatuh lah. Betul-betul jatuh. Baru inilah. Baru macam terkejut. Wah, begini pula rupanya. Tapi masa abang terkejut tu, abang kecewa tu, ada rasa rindu tak dekat bola sepak? Sebenarnya Masa tu marah, fed up. Rindu macam saya cakap, bola sepak ni ada darah daging saya, bah. Cuma saya ni ada orang-orang tertentu lah, maksud dia yang bikin saya macam yang kecewa lah, begitu. Tapi saya tidak mau sebut nama dia. Itu sudah pas. Lagipun saya sudah jumpa dengan dia pun okey dengan saya. Saya senang saya kalau dia okey, kalau orang tu okey, saya okey saja. Abang pemaaf lah. Saya ni banyak cari kawan, sebab dalam kira saya banyak pengalaman main di luar. Budaya dia pun banyak saya belajar. Macam Johor lain, Negeri Sembilan lain. Macam tu. Budaya kita banyak lah. Macam-macam kawan lah. Biar ramai kawan, cari kawan, jangan cari musuh. Itu saya punya style lah. So kalau ikutkan sekarang ni, abang selesa dengan kehidupan abang sekarang? Alhamdulillah selesa. Dan saya juga dapat tahu abang sebenarnya dah mula berjinak-jinak juga dengan kejurulatihan abang. Apa plan abang dalam bola sepak selepas ni bang? Ya. Plan saya sekarang ni untuk pengetahuan saya awal tahun ini saya ambil tulisan baru grassroots. Grassroots ini pun disebabkan terbuka hati sikit. Sebenarnya saya banyak orang suruh saya ambil lesen. Tapi bila orang tanya, saya cakap saya tak ada kriteria. Sebab kenapa? Macam saya mau fokus benda lain lagi. Macam contoh sekarang saya bekerja kan. So untuk pengetahuan Bro Aur, saya ini bagi saya peluang kedua lah. Sampai saya pun dalam diri saya pun, kalau dalam solat pun saya berdoa, ya Allah, saya bilang kau bagi saya peluang kedua untuk naik lagi, saya bilang. Tapi dalam bidang lain. Dulu bola sudah capai habis. Sekarang dalam peluang kedua dalam bidang lain. Jadi so nak fokus kat situ, tapi dalam masa sama kalau boleh tak nak tinggalkan bola terus lah. Betul, darah daging saya kan. Saya selesa begini. Jadi biar dia macam seiring. Jadi yang peluang kedua ni pun adalah mama saya juga ni. Saya punya orang tua juga. Dulu dia suruh saya belajar kan. Paling tinggi juga belajar. Tapi saya main bola. Jadi bila saya pikir saya pikir balik, ini lagi peluang dia. Maksud dia mama saya okey, dia support saya. Macam maksudnya apa? Sekarang abang tengah belajar? Belajar, saya sambung belajar PJJ. Wah, bidang apa bang? Saya ambil degree lah. Degree? Human Resource. Sumber manusia. InsyaAllah tahun depan saya habislah, insyaAllah ya. Jadi ini okey lah kan bro. Bola mama saya restu. Ini dulu masa saya belajar, ini yang dia mau sebenarnya Pak dulu awal. Tapi sekarang tunaikan. Tunaikan ya. Tunaikan dorong punya permintaan begitu. Tapi sekarang ni macam yang semua sedia maklum, kita kat Wuhan ni, dekat bola sepak wanita ni, apa yang mungkin Sumadi boleh tengok perjalanan ni, apa sumbangan yang boleh kita buat, apa yang kita perlu buat untuk naikkan lagi bola sepak wanita ni? Okey, kita sedia maklum, kita punya bola sepak wanita ni, kita punya liga ni belum di tahap yang profesional lah. Kita masih amatur lah kalau kita katakan lah. Tapi dalam masa yang sama, walaupun keadaan kita begitu, tapi kita boleh pergi tahu sebenarnya. Contoh dia yang sekarang lah kita dekat Wuhan. Macam Sabah kan. Kita boleh bersaing. Jadi alangkah baiknya kalau kita betul-betul fokus untuk majukan kita punya liga wanita ni. InsyaAllah satu hari nanti kita akan boleh bersaing dengan pergi lebih tinggi lagi. Ada potensi ada kan? Potensi ada. Okay, last sekali. Kita pun dah sembang banyak ni dari mula sampai habis ni kan. Last sekali lah, kalau contoh player-player muda datang jumpa abang, bang bagi nasihat sikit, saya nak main bola ni, apa yang abang akan cakap kat diorang? Saya akan cakap jaga disiplin lah. Itu saja, disiplin yang penting dalam apa-apa pun kita buat, bukan bola ya. Disiplin dan fokus, itu saja. Janganlah yang buat bukan-bukan. Dan harapan saya macam sekarang ni kan, saya pun mau ucap juga lah. Macam
Yalah, dalam perjalanan saya sekarang nih, alhamdulillah ditemukan dengan orang-orang asbab lah maksudnya. Macam contoh Bos Boloy, Fizi Loy ini dia percaya dengan saya. Dia bawa saya dalam ini tim bola untuk membantu sikit-sikit kot gitu dengan dia. Dan saya selesa juga dengan dia, macam tu. Juga dengan saya punya Datuk Kasim, dia manajer bawah 23. Dia pun banyak macam membantu saya begitu. Ini orang-orang yang bagi saya asbab-asbab yang baguslah, saya selesa dengan dorang begitu. Ada lagi individu yang mungkin abang nak sampaikan penghargaan sepanjang karier abang? Oh, banyak nih, tapi kita singkat. Dalam yang tidak sempat kan saya ucapkan. Individu, terima kasih dengan saya punya dari kecil, Coach Rosli, Coach Rahman. Sekolah tu. Coach Rosli, Coach Rahman, Cikgu Seminar. Ramai ini kalau disebut nih. Cikgu Zulfikar, yang itu coach olahraga saya di Tawau. Dengan kawan-kawan lain yang sentiasa ada di belakang masih sampai kini dan selamanya masih ada. Ya. Maksudnya dari perbualan kita saya dapat tahu Sumadi Ajalan ni memang orang yang kenang jasa lah, kenang budi. Nah, kita kena begitu, bro. Sebab iyalah, style saya begitu, Bang Aur. Style saya begitu. Mana yang time saya ndak kira lah senang kah, susah kah, yang membantu saya akan bantu balik sedaya upaya begitu. Sekiranya saya ada kelebihan maksudnya. Even saya punya keluarga memang saya orang susah begitu. Jadi apa-apa impian mama bapak saya akan capai untuk dorang itu. Sebab saya percaya untuk balas jasa dia. Kita muliakan dia, Pak. Kan? Itu saja. Jadi sekarang nih saya nih ada anak 4 sudah. Oh, subur. So, terima kasih Sumadi Ajalan kerana sudi meluangkan masa bersama Harimau Malaya. Rasanya banyak pengajaran, banyak nilai-nilai murni yang boleh diambil daripada seorang, boleh katakan living legend dalam bola sepak. Sebab itulah dia berada di tahap ni. Itu apa yang disangkaya. So semoga kandungan kali ni, konten kali ni memberi manfaat. Teruskan support kami dari Harimau Malaya. Dapatkan juga merchandise terbaru kami, baju-baju yang cantik-cantik. Tengok dekat TikTok shop kami juga. Sampai next episode lepas ni. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, bro.